Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam ni kita dibagi ruang, peluang dapat berkumpul sebentar di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, bercerita, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas inna Allah qad farada alaykumul hajja fahajju. Faqala qa'il أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم ذروني ماذا تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. رواه البخاري. Abu Hurairah cerita, kata dia, satu hari suri tauladan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Antara isi khutbah Nabi itu berbunyi, ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah qad farada alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kamu ibadah haji. Fahajju, keluar, tunaikanlah ibadah haji. Berdasarkan perkataan Nabi ini, para ulama hadis menyebut Allah memfardukan ibadah haji kepada kita untuk seumur hidup kita sekali. Limastata'tum ilaihi sabila, untuk orang yang mampu daripada segi ekonomi, fizikal, untuk sampai ke sana. Bila Nabi kata Allah memfardukan kepada kamu ibadah haji, keluar buat haji,
Salah seorang pendengar khutbah Nabi bertanya kepada Nabi, "Akulla amin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, adakah nak kena buat haji ni tiap-tiap tahun? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Nabi tak jawab soalan tu. Nabi tak jawab soalan ada dua sebab. Pertama, terkadang soalan yang ditanya Nabi tak suka. Jadi Nabi tak jawab. Kita kalau orang tanya soalan, kita tak suka pun kita tak jawab. Yang kedua, Nabi tak jawab, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kadang-kadang Nabi tak jawab kerana Nabi tidak ada jawapan untuk soalan tu. Dan Nabi takkan berbicara sembarangan kerana Nabi dikawal oleh Allah dan Nabi bercakap berdasarkan wahyu. Sahabat yang tanya ni, bila dia kata, "Wahai Rasulullah, nak buat haji ni tiap-tiap tahun ke?" Nabi tak jawab, dia tak faham. Faqala thalathan, dia pergi ulang sampai 3 kali. Nak buat haji ni tiap-tiap tahun ke? Nak tanya ni, nak buat haji tiap-tiap tahun ke? Sampailah Nabi kata, "Lau qultu na'am lawajabat lammastata'tu." Kalau aku kata ya, kena buat haji tiap-tiap tahun, Allah akan memfardukan kepada kamu ibadah haji setiap tahun. Nescaya kamu tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Tuan-tuan, kita sedang meniti hari nak keluar daripada bulan Zulqa'dah dan nak masuk ke dalam bulan Zulhijjah, yang pada bulan Zulhijjah ini adalah kemuncak kepada bulan haji. Ada 3 bulan haji: Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. 3 bulan ni bulan haji. Untuk mereka yang dipilih oleh Allah mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, sama ada sudah sampai di sana ataupun menanti penerbangan untuk terbang, tak kiralah sama ada kita sendiri, adik-beradik, kaum kerabat, saudara, rakan taulan kita. Pertama, tahniah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita. Dan bila sekali Allah pilih kita buat haji, anggaplah itulah kali pertama dan itulah kali yang terakhir. Kalau ni kali pertama dia dipilih menunaikan ibadah haji, anggap ini kali terakhir. Kalau dia dah pergi haji beberapa kali, tahun ni dapat lagi pergi haji, anggap ini yang terakhir. Saya Alhamdulillah Allah bagi rezeki tiap-tiap tahun bawa jemaah haji. Kecuali tahun 2020, 2021 sebab Covid. Tiap-tiap tahun kita bawa orang pergi haji pun kita anggap itu haji kita yang terakhir. Kenapa? Mengapa? Kalau kita anggap sedemikian, kita akan buat haji yang paling baik. Sebagaimana Nabi pesan, bila kita solat, anggap ini solat yang terakhir. Kalau kita tahu maghrib tadi solat kita yang terakhir, kita akan kerjakan solat maghrib tadi yang paling baik untuk seumur hidup kita. Dan ingat, dalam puluhan juta bilion umat Islam yang meronta-ronta nak pergi haji ni, kita dipilih oleh Allah. Kenapa? Pertama, Allah pilih kita bukan sebab kita ada duit. Duit yang kita ada tu tak ke mana pun. Bukan sebab kita ada duit. Kadang-kadang tuan-tuan, dia ingat dia ada duit dan dia rasa Allah pilih dia sebab dia ada duit. Masalah kadang-kadang orang kaya, dia ingat dia seorang kaya, dia tak tahu orang lain lagi kaya. Itu masalah dia. Saya selalu sebut pada jemaah saya, Allah pilih bukan sebab ada duit. Bukan. Kami tuan-tuan, tiap-tiap tahun bawa jemaah haji, kita bagi tahu siap-siap dah dengan apa yang kita dapat. Kita nak peruntukkan supaya kita dapat bagi kepada orang lain merasa pergi ibadah haji. Kita akan peruntukkan seorang dua, kita akan bawa pergi haji dengan kita.
Maksudnya kita sponsor dia pergi haji setiap tahun. Kita akan pilih seorang dua. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, 2019 ada orang mai jumpa saya, dia kata, ustaz, dia kata ada orang dia teringin sangat nak pergi haji. Kita pun okey lah, semua orang teringin nak pergi haji kan, teringin nak pergi haji. Tapi ustaz dia kanser. Bila dia ada kanser ni kita tengok balik, dia duduk di Kuantan, Pahang. Perempuan makcik umur 60 lebih, kerja kampung, jual telur ayam, telur itik. Dengan hasil yang dia dapat, bukan kata nak pergi haji, nak buka buku di tabung haji pun tak cukup. Saya dengar tapi ustaz dia kata, dia sebelum dia pejam mata, dia teringin sangat nak tengok Kaabah. Oh, yang tu kita dengar, kita jadi hibah. Saya kata kepada sahabat ni, saya pun tak kenal makcik ni siapa. Tak apa, suruh dia siap. Suruh dia siap. InsyaAllah dengan rezeki yang ada, saya akan taja dia pergi haji. Apa pun tak ada ni. Kami masuk 50 lebih pasport dalam kedutaan. Kita haji Furada Mujamalah ni selalu visa keluar lewat lah. Kita tanya sini pun ada 4-5 orang jemaah haji yang pernah ikut saya. Cuma tahun ni alhamdulillah, tahun ni visa keluar awal. Hari Selasa baru ni dah keluar dah. Jadi kita masuk 58, yang ni yang semua bayar 70,000, 80,000 ni. Visa pertama keluar, visa makcik ni. Yang tak bayar sekupang pun. Yang lain semua keluar 3-4 Zulhijjah. Makcik ni orang pertama keluar 1 Zulhijjah. Tuan-tuan nak terjemah macam mana? Sampai di airport, dia duduk ketak ni. Mai jumpa kita, dia kata, ustaz ni nak bayar macam mana ni? Tak, makcik tak payah bayar. Makcik punya package full board. Duduk di Madinah, kita duduk Oboroi. Makkah, kita duduk di Mount Peak Clock Tower. Tak payah bayar sekupang pun. Saya tanya dia, makcik bawa duit berapa duit? Adalah, dia kata, bawa 200. 200 tuan-tuan. Nak belanja 3 minggu. Nak bagi tahu orang tak ada duit. Kita 200 ni, tuan-tuan pergi umrah makan dengan member-member sekali makan pun habis dah, betul tak? Nak bagi tahunya Allah pilih bukan sebab kita ada duit. Jangan ingat duit segala-galanya. Yang kedua, Allah pilih kita kalau buat haji bukan sebab kita sihat. Tak. Ramai mana orang sakit, Allah pilih dia untuk buat haji. Cuma tabung haji agak sedikit ketat dalam bab kesihatan setelah daripada COVID-19. Bermula daripada tahun lepas sampai tahun ni. Alhamdulillah, tahun ni tak ada had umur. Tahun lepas sampai 65. Tahun ni tetap kena buat medical check. Tetap. Ada kawan-kawan duk mai jumpa kita, duk minta tolong. Kami ada klinik, kalau tuan tengok klinik As-Salam, ada 14 cawangan termasuk di Kota Kemuning. Mai minta tolong, ustaz. Doktor call, ustaz ni kawan ustaz mai. Dia ni ada masalah berat, lebih 6 kilo. Saya minta tolong dengan dia. Nak sign ni, nak bagi pergi buat haji. Minta tolong kat dia, boleh tak? Dalam tempoh 3 minggu ni turun 6 kilo. 3 minggu turun 6 kilo. Doktor nak tolong pergi haji, nak sign ni. Dia jawab apa ustaz? Dia kata, saya 6 tahun pun tak turun 3 kilo. Tengok. Kita nak tolong tapi tak boleh ya. Bukan boleh main-main. Ni tabung haji punya peraturan, kita kena patuh. Kita minta tolong dia, nak 3 minggu ni boleh turun 6 kilo. Dia jawab 6 tahun pun tak turun 3 kilo. Makcik-makcik duk mai kelas saya, 3-4 orang. Sebelum nak buat medical check, duk mai jumpa kita nak minta syafaat. Mana boleh tuan, tabung haji punya peraturan tak boleh buat main-main. Nak pergi haji ni ustaz, nak orang mana? Semua orang Kelantan. Tahu-tahu apa isu dia? Gula murah. Isu dia apa? Kecil mana? Nak pergi haji ni ustaz, tapi kecil mana? Berapa makcik? Tak tinggi sangat ustaz, 22. 22 dia kata tak tinggi. Dia pakai sempua, dia pakai kalkulator. Tapi tabung haji memang benarkan. Tabung haji no worries. Tapi kerajaan Saudi benarkan. Tabung haji sebab nak jaga kesihatan, tak mau jadi masalah.
Tabung haji memang sangat baik, dia jaga betul-betul masalah kebajikan jemaah. Tapi Saudi benarkan. Sebab saya sebut benda ni, nanti bila tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan akan tengok orang sakit pergi haji. Sampaikan dia sediakan pusat dialisis tu percuma. Dan Allah pilih bukan sebab kita ada luang masa kosong. Ramai mana orang sibuk, Allah pilih pergi haji. Tu lepas jamaah haji saya 18 orang doktor. Jenis sibuk ni, jumpa saya, ustaz, kami ni kalau boleh kira lepas melontar tu nak naik flight balik. Kata hang elok sikit. Takat lepas 5-6 hari tu bolehlah kita adjust flight. 5-6 hari lepas daripada haji tu bolehlah nak balik. Lepas melontar nak balik melampau sangat. Semua sibuk. Ada seorang doktor pakar. Dia kata, saya ustaz setiap inci saat duit, dia kata. Saya memang doktor pakar, dia kata pergi di hospital, orang panggil saya doktor yang sangat friendly. Friendly. Saya kalau masuk dalam ward, jumpa patient, bagi salam, tanya tuan macam mana, sihat ke, okey ke hari ni? Oh, mereka kata saya friendly. Mereka tak tahu saya tanya tu, bil pun dah masuk secara friendly. Dia kata, saya quote dia kata ni. Jadi kalau Allah pilih kita, alhamdulillah, kita memang pilihan Allah. Dan dua benda yang penting nak bawa pergi. Dua benda. Pertama, bekalan pertama nama dia ilmu. Bagi siapa yang nak pergi haji, lepas isyak ni ada kuliah lagi Pak Haji. Pertama, ilmu. Yang kedua, bekalan yang penting, sabar. Dua ni cukup penting. Kita ni alhamdulillah tuan, nak pergi haji 13 siri ni tak pernah ponting. 2 jam setengah ni satu termos dia bawa kopi takut mengantuk. Dah habis kursus haji, pergi tanya ni siapa-siapa yang dah pergi haji, pergi tanya Azmi yang pergi tahun lepas. Dia pun balik awal juga tahun lepas tu. Pergi tanya dia, ni apa dia, Haji Azmi nak pergi haji ni, kem plekat kena bawa balai 5 lai okey tak? Haji Azmi kata okey 5 lai. Tik. Tanya Haji Azmi, kalau kem plekat ni bawa brand gajah duduk boleh tak? Haji Azmi tak boleh, gajah terbang. Tik. Punya nak pastikan bekalan tu cukup. Buat kenduri lagi 3-4 hari nak berlepas. Barang dah pack seminggu dah wrap semua cantik. Orang main bakal kenduri, salam apa semua, pakat dia bagi sikit-sikit kat dia. Ada seorang pegang tangan dia, tanya, barang dah siap ke? Kata dah siap dah. Seminggu lepas pun dah siap pack dah. Saya nak tanya, yolah. Tanya betul ni, ikan bilik goreng kacang bawa tak? Dia kata, yang ni tak ada siapa pesan. Oh, dia kata, you kena bawa ikan bilik goreng kacang. Yang ni nak makan di Arafah. Kalau tak makan hak ni takut haji you tak mabrur. Tak mabrur terus dia bagi. Penting ni bekalan. Tapi ada benda lebih penting, nama dia ilmu. Imam Bukhari kata apa? Al-ilmu qablul qawl wal amal. Ilmu sebelum nak cakap, ilmu sebelum kita nak beramal. Kena ada ilmu. At least tuan-tuan, cukuplah bekalan tu. Saya buat kursus haji sekali 2018. Haji Rasul ada. Haji Rasul ikut saya 2018. No, Haji Rasul 2019 kot. 18? 19. Ada sepasang suami isteri muda kan, 28 umur. Kita buat kursus haji pukul 9 sampai pukul 12, fast track. Dia pukul 8 dia main lah. Saya sampai 8 suku, tanya abang awal. Dia tak awal, tak semangat nak buat haji ni. Saya tanya dia, cadang tahun ni nak buat haji apa? Saya lah ustaz, you lah. Saya memang betul-betul nak buat haji mabrur. Tak jam. Kita tanya kok dia nak jawab haji ifrat ke, haji tamat, dia nak buat haji mabrur terus dia. Betul lah, semua nak pergi buat haji mabrur. Tak kena ada ilmu. Perempuan, buka anak tudung. Tengok dekat anak tudung tu ada rambut gugur. At least dia tahulah rambut tu gugur dan tak kena dam. Dia kena tahu. Sebab sekejap lagi dia pergi tanya rakan-rakan sebilik dia. Rakan-rakan sebilik ni semua ahli majlis fatwa.
Dia pergi tanya ni, kak ni macam mana ni, dekat anak tudung ni ada rambut. Kak tu pun serius tanya, berapa lai? 7 ekor kambing dam. Tak demam kawan tu. Dia ambil kalkulator kira sehari 7 lai, 47 hari. Oh, dia kata lagi mahal daripada package tabung haji. Ada ilmu. Dia kena tahu. Dia ada cadangan orang rumah dia. Kita, dia kata, habis kita melontar jamrah Aqabah, kita jalan pergi Mekah, kita tahallul awal, lepas tu kita buat tawaf, kita buat sa'i haji, terus tahallul thani. Tu cadangan dia. Lepas melontar jamrah Aqabah, dia tengok orang rumah dia tak larat dah. Dia tahu. Dia boleh tukar plan dan jadual. Dia tahu. At least dia tahu. Tak apa dia tahu. Nampak you tak larat, kita balik ke Mina. Kita buat tahallul awal. Nanti kita masuk Mekah, kita settle buang tawaf dan sa'i haji. Sekurang-kurangnya dia tahu. Tuan-tuan, tak tahu ni leceh. Tak. Saya pernah tengok tuan-tuan. Kita hari raya, kita hanya melontar jamrah Aqabah. Nak lontar 3 ni, 11, 12, 13. Hari raya tu 10 tu kita hanya lontar jamrah Aqabah. Tuan-tuan akan tengok tuan-tuan, ada kutu nanti pi lontar dekat Jamratul Ula dan Wusta ni. Tuan-tuan nanti tengok. Saya tengok dah grup Indonesia. Kita nak jalan, nak pi jamrah Aqabah, depa berhenti dekat Jamratul Ula, depa pi lontar di situ. Ni, dia kata apa? Apa ribut? Dia bagi ribut tu Apa ribut-ribut sana? Macet. Sini enggak ada orang. Depa pergi lontar. Iblis tengok, iblis pun nak lontar depa balik. Ilmu. Minta dengan Allah. Sampai sana awal. Ulang haji, buat manasik haji tiap-tiap hari. Kalau pergi dengan tabung haji, di hotel kita tu ada ustaz yang tabung haji dah sediakan. Mengaji dengan dia manasik haji. Kalau pergi dengan PGH, pergi dengan travel, mesti ada mutawif. Mengaji tiap-tiap hari manasik haji. Jangan bosan dengar benda yang sama pun. Sebab kita nak buat paling baik. Biar ibadah haji kita tak ada galat. Saya dengan tuan-tuan sama. Dalam bab agama ni kadang-kadang kita lebih kurang Kita dalam bab agama kadang-kadang kita lebih kurang. Tapi dalam bab dunia kita nak perfect. Tak boleh ada galat. Tak boleh ada cacat celah. Bab dunia. Tapi bab agama kadang-kadang kurang lebih sahaja. Beli kereta X90, tunggu 6 bulan baru dapat salesman bagi kunci. Suruh cek dulu kereta ni sebelum nak sign. Kita cek, teliti, tengok ada calak. Tak mau. Salesman ni kata, takkan ada calak tuan, kereta baru keluar pada kelang. You mai tunjuk kayu. Tengok calak kat mana? Belakang bonet tu, bawah tempat letak tayar spare. Ada sikit. Tak mau. Tapi bab dunia kadang-kadang, bab akhirat kurang lebih saja. Pertama, ilmu. 2, yang ni kena minta dengan Allah, sabar. Orang buat haji, masing-masing ada bahagian Allah nak bagi ujian. Tak tahu ujian apa. Minta dengan Allah daripada hari ni, ya Allah aku nak pergi buat haji, ya Allah aku nak minta satu, ya Allah bagi aku sabar. Apatah lagi kalau tuan-tuan pergi dengan muassasah tabung haji. Dan tuan-tuan kena ingat, tabung haji ni pengurus antara pengurus jamaah haji yang terbaik dalam dunia. Banyak award yang kerajaan Saudi bagi kepada tabung haji kerana cemerlangnya tabung haji menguruskan jamaah haji. Cuma kita kena faham, bila musim haji, kita yang tak ambil package ni, maka kita kena reda hotel mana kita nak duduk. Letaklah kita di hotel mana pun kita reda. Di Madinah mungkin tak ada isu. Isu dia Mekah. Mekah, Allah akan bagi kita ujian. Hotel kadang-kadang 500 meter. Kadang-kadang 1 kilometer. Saya kena 2012. Hotel jauh. 1 kilometer. 1 kilometer. Tak apalah kita muda lagi masa tu. 1 kilometer. Takut mulut ni tak boleh tahan.
Ada jemaah haji, dia tak boleh tahan sebab hotel jauh. Dia pergi maki petugas tabung haji. Dia umur 70. Dia pergi jumpa kawan tu, dia tanya, hampa ni, dia kata. Orang utara mulut kasar kan. Saya baik seorang KL. Dia kata, hampa ni, dia kata. Hampa ni, tak fikir ke buah aku hotel jauh-jauh. Aku ni tak lutut ni, sebelah skru pun tak cukup. Sebelah lagi, grease pun nak habis. Pegawai tu tak, saya mana tahu tuan, saya pun betul. Hang pun bodoh macam mereka juga. Haji ni, kerana mulut, haji binasa. Jaga elok-elok mulut. Hotel jauh tuan, 1 kilometer. Keluar daripada tempat sa'i tu, Marwah nak pergi hotel, membukit 1 kilometer. Kita muda tuan. 2012. Pukul 4 pagi saya keluar dah pergi masjid. Ambil ayat semayang apa semua, pergi masjid awal. Saya lagi lepas subuh semayang, tawaf apa lebih kurang, balik ke hotel, breakfast tak kepala. 10.30 dah jalan dah pergi masjid. Kira ambil ayat semayang 10.30 tu untuk solat zuhur, tunggu sampai asar, lepas asar balik semula hotel. Baru makan tengah hari. Mandi-mandi siap, jalan semula. Pergi Masjidil Haram. Kira ambil ayat semayang terus sebelum maghrib, untuk maghrib dan Aisyah. Jauh. Kita muda. Satu pakcik bilik saya, kita, ustaz boleh no ambil ayat semayang sebelum zuhur, boleh tahan sampai asar no? Saya ni ustaz ambil ayat semayang sebelum zuhur batal. Kalau dia kata lepas zuhur batal, okey lagi. Sebelum zuhur nak bagi tahu tak boleh tahan. Orang tua Allah bagi ujian, tak tahu bahagian masing-masing. Tu jangan cerita Allah nak bagi ujian dengan member sebilik, perangai semua 6 orang kepala lain-lain. Bukan semua sama kepala. Saya kena 2012 sebilik dengan saya orang tua, orang daripada Kedah. Dia tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji. Bila musim haji, musim panas, beberapa hari lepas 48 darjah Celsius. Panas kan? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, khususnya Masjidil Haram, lepas azan zuhur dan asar, kadang-kadang terus iqamat. Kira habis azan tu, kira qamat terus. Kawan ni tak pernah pergi haji umrah. Dia balik hotel, saya sampai lah ni jadi kawan dengan dia. Lah pun dia 80 lebih lah. Dia balik hotel, lepas daripada azan, terus iqamat. Dia balik hotel, dia kata, dia kata, tak dan danah Bilal. Dia bagi terus, tak dan danah Bilal ni. Habis azan qomat terus, bagilah orang semayang 2 rakaat. Awak dapat elang lebih ke? Bubuh elang terus. Tak, orang tua nak kata apa? Saya memang ada banyak pengalaman dengan dia. Kami hari Jumaat pertama di Mekah, kita pilih semayang di Masjidil Haram. Dia pun pergi 70 tapi dia jalan pergi masjid. Rajin pakcik ni. Bila musim haji atau di luar musim haji, di Mekah Madinah ni jarang lah pagi Jumaat nak baca sejadah Al-Insan ni, semua jarang. Dia baca kadang-kadang, jarang lah baca tiap-tiap minggu. Pagi tu yang jadi imam Abdul Rahman Sudaisi. Pagi tu dia tak baca sejadah, dia tak baca Al-Insan. Saya balik hotel, pakcik ni balik hotel, dia pun tak kenal kita lagi. Dia kata apa? Siapa tak tahu jadi imam tadi? Surah sejadah dengan Al-Insan pun tak hafal. Tak hafal terus dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Orang tua tak apa, saya dalam hati dia kata, ingat apa pakcik? Ingat Imam Qodiang ke? Ni Masjidil Haram. Tapi tak kata apalah, kita pun tak rapat dengan dia. Baru duduk sebilik. Lepas 3-4 hari dah jadi rapat dah. Minggu depan Jumaat, saya masa jalan nak pergi Masjidil Haram, dalam hati duk kata, ya Allah, siapa pun jadi imam, ya Allah bagilah dia baca sejadah, bacalah Al-Insan, tak habis pun tak apa. Kalau tak, kredibiliti dia sebagai imam akan dipertikaikan oleh pakcik daripada Qodiang ni. Saya memang harap sungguh, tak habis pun tak apa. Allah pagi tu angkat takbir, kita duk tunggu. Minggu lepas sudah. Minggu ni kira Syuraim tak ada, dia tak berkhidmat dah di Masjidil Haram.
Dengar habis Fatihah, dengar bunyi sabbih isma. Saya kata sat lagi hang kena godam lah sat lagi, nampak tak? Sabbih isma, dia baca sabbih isma. Saya memang tunggu. Balik otak syok baca ni, saya dah kenangan dia. Balik dia kata apa? Ustaz nak tanya ni, siapa jadi imam tadi? Awak depa ni tak reti pilih imam, dia bagi tuan-tuan. Had minggu lepas pun tak apa sejadah hak insan, had minggu ni pun tak apa. Depa ni pilih imam macam mana ustaz? Saya tak baca. Saya baca betul ya. Saya bukan AJK Masjidil Haram. Saya tak tahu. Cuma nak abang baca bukan depa tak apa. Depa tak baca tiap-tiap minggu. Lagipun ni musim haji orang ramai. Dia mana boleh di kok diang. Kira kok diang punya martabat tinggi tuan-tuan. Kok diang baca tiap-tiap minggu, ustaz balik pergi kok diang tengok. Tak kata apalah. Ni macam ni yang ujian Allah bagi, nak kata apa? Sabar. Minta dengan Allah sabar. Tu saya cerita ujian lain lagi. Allah bagi macam-macam. Daripada hari ni, minta Allah bagi kita sabar khusus. Orang yang dapat pergi haji kerana ihsan mak dan ayah dia. Ayah dia 70 lebih. Dapat pergi haji. Syarat tabung haji nak salah seorang daripada anak-anak dia kena ikut serta untuk jaga dia. Dia 70 lebih lah. Dapat pergi haji. Tabung haji kata, pakcik dapat pergi haji. Cuma pakcik kena bawa salah seorang daripada anak pakcik untuk teman pakcik buat haji. Kita 3 beradik. Semua abang-abang kita duk tolak kita. Kata, kami payahlah, dia kata kerja kerajaan kena apply cuti awal, hang kerja sendiri, hang pergilah bawa ayah pergi haji. Tak apalah, kami bagi hang 5-6 ribu duit belanja hang. Kita pun bawa ayah kita. Orang tua dia mai satu usia, dia fragile tuan. Dia sangat sensitif, dia cepat tersentuh. Dia mai satu usia. Orang utara kata apa? Dia mai perangai, dia merak. Betul-betul merak. Merak. Bukan Sungai Merak. Merak. Tak tahu? Tak tahu pun janganlah serius sangat. Biasa-biasa nampak serius, takut juga nampak tak? Merak tu merak. Merak ni dia panggil apa? Dia merak, dia buat perangai, dia terasa, dia sensitif. Masa ni Allah uji kita. Allah pilih kita 47 hari, 50 hari pergi buat haji dengan ayah kita. Allah nak bagi kita all out khidmat dekat dia. Kita pun sibuk punya orang. Nak balik kampung sebulan sekali pun tak dan. Dapat peluang tuan-tuan sekalian, 47 hari, 50 hari dengan ayah kita, duduk sebilik dengan dia, khidmat sehabis baik. Tu Allah pilih kita. Tak mau nanti bila dia dah tak ada baru nak ambil tangan buat tedai menyesal. Tak mau nanti bila dia tak ada baru nak update status, terasa kehilangan dia. Tuan-tuan nak menyesal macam kami yang dah tak ada mak pak ni menyesal lah. Kita ni kalau ada mak pak kita, kalau masa boleh berulang, kita akan berkhidmat sebaik mungkin. Tapi nak buat macam mana? Masa takkan boleh berulang. Siapa ada peluang, buat yang terbaik. Orang tua ayah kita pergi toilet, kencing tak lawas, dah buang air kencing, ambil air semayang, kencing balik, ambil air, kencing tak lawas orang tua. Rakan sebilik kata apa? Ni abang kat Pahang, ni mamak lah tu, ni 78, ni kira RM1 semua ni. Abang kat Pahang tu fikir oleh sama sampai 15 minit, takkan tak fikir oleh kot. Tu dengan jika-jika mamak 786 ni, nasi kandang kira kuah banjir, bendi 2 biji, belandiak telur sebelah ni. Oh, kira lama tak makan nasi kandang tu yang sebut tu. Mereka tak tahu pak kita kencing tak lawas. Kita dengar, kita sakit hati lah. Kata kat pak aku, kita tak pak saya tak buat. Pak hang tak buat saya pun fikirlah wali sama. Kita pun tolak pak kita dengan wheelchair pergi masjid. Sabit tu tolak apa? Tu geng-geng bilik kita duk bising kat saya. Awak depa bising apa?
kata abah masuk tandas lambat sangat sampai 15 minit 20 minit. Lepas suruh abah cepat sikit. Tak apalah, tak apa, hantar aku airport, aku balik dah ni. Nak balik dah ni dengan tolak dengan wheelchair. Orang tua sabar. Allah bagi ujian, sabar banyak-banyak. Tuan-tuan yang tak pergi buat haji pula, lepas tu berhenti awal ni. Tuan-tuan yang tak pergi buat haji pula, kan tak pergi buat haji, tuan-tuan tak boleh terlepas pandang sunnah Ibrahimiyah yang terbesar setelah haji pada bulan yang namanya bulan Zulhijjah. Itulah namanya ibadah korban. Yang ni betul-betul tak boleh terlepas pandang. Ada sepotong hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Hadis ni Imam Abu Hanifah pegang betul-betul dan dia mewajibkan ibadah yang namanya korban. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Nabi kata siapa-siapa yang Allah bagi dia keluasan, Allah bagi dia limpahan, Allah bagi dia curahan, Allah bagi dia siraman nikmat. Kita ni Allah bagi macam-macam sampai Allah kata wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira semua nikmat yang Allah bagi, kita tak boleh kira banyak. Sakit pun masuk klinik, pergi klinik, syarikat bayar. Masuk hospital pun insurans bayar. Allah bagi kita nikmat pasangan, ada orang tak ada pasangan. Allah bagi kita nikmat anak, ada orang tak ada anak. Allah bagi kita nikmat anak pula, laki perempuan. Ada orang ada anak laki, tak ada anak orang perempuan. Ada orang ada anak perempuan, tak ada anak laki. Kita semua ada. Tak buat korban. Sebab apa tak buat korban? Tak ada sebab pun, saja tak buat. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Orang ni jangan dekat dengan tempat sembelihan korban. Musalla ni tempat solat, tempat sembelihan, tempat solat. Maksudnya lepas solat balik. Nabi tak mau tengoklah muka orang kedekut ni. Allah bagi dia macam-macam, Allah tak pernah kedekut dengan dia, Allah tak pernah berkira dengan dia. Dia dapat macam-macam, dia kedekut, dia berkira. Bukan dia tak tahu bulan Zulhijjah kena buat korban, saja tak buat. Nabi tak mau tengok muka orang ni, balik. Hadis ni dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi buat korban bagi orang yang ada kemampuan wajib. Kita tak payah bahas lah dia wajib ke, sunat muakkad ke, fardu kifayah. Tak usah bahas. Tuan-tuan, tanya diri sendiri. Berapa dik satu bahagian korban? 800. Dengan kita keluar 800 ringgit buat satu bahagian korban. Soalan untuk kita semua ni, 800 buat satu bahagian korban, kita jadi miskin ke? Kita jadi susah ke? Anak bini kita tak boleh makan ke? Rumah, kereta yang kita buat pinjaman bank tak boleh bayar ke bulan tu? Boleh, tapi dalam bab agama kita jadi orang yang terlalu berkira. Jangan sampai nanti Allah berkira-kira pula nikmat Allah kepada kita. Bismillah, buat korban. Buat korban. Takkan miskin, takkan jadi susah orang yang berkorban. Itu sunnah terbesar setelah haji bulan Zulhijjah, namanya ibadah korban. Bismillah, buat korban. Buat korban, bismillah. Takkan susah, takkan jadi miskin, takkan jadi fakir orang yang berkorban. Tentu rasa sesuatu yang kita keluarkan untuk agama akan disia-sia begitu saja. Allah akan limpah rezekikan kepada orang yang tidak berkira-kira, min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang kadang-kadang dia tak jangka, daripada sumber yang kadang-kadang dia tak duga, daripada sumber yang kadang-kadang tuan-tuan dia tidak sangka. Dua benda ni paling besar bulan yang namanya bulan Zulhijjah. Tadi untuk orang buat haji. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, orang yang tak buat haji, namanya ibadah korban. Wallahu alam. Isyak dah, lepas isyak dah kuliah buat lagi. Saya bila dengar, saya dua sebab boleh menyebabkan saya berhenti awal. Pertama, lepas isyak ada kuliah lagi, yang tu saya berhenti awal. Yang kedua, kalau lepas kuliah ada durian pun saya berhenti awal.
Tapi nampak macam tak ada apa pun. Ha? Tuan-tuan pun panggil orang main jauh-jauh, agak-agak lah sikit lain kali, ya. Wallahu alam. Tak apalah, kita kena tahulah kita siapa kan, tak apalah. Baik. Last sebelum kita sambung nanti. Pertama, saya jelas kepada tuan-tuan mengenai badal haji yang sahabat tanya. Ada sahabat 2-3 hari lepas mai jumpa saya, budak-muda umur 35. Ustaz, saya nak buat badal haji untuk saya nak buat badal haji. Saya tanya, nak buat badal haji kat siapa? Saya nak buat badal haji untuk saya. Dia kata tak. Hang tahu tak, pertama buat badal haji ni untuk orang yang dah mati, yang tunggulah mati dulu. Dia kata betul ke? Badal haji ni pertama untuk orang yang dah mati. Yang kedua, untuk siapa? Untuk orang yang dah memang sakit, doktor kata dia ni memang tak ada harapan nak sembuh dah. 3, orang tua yang dah laih, tak larat dah, berumur sangat dah, usul sangat dah. 3 boleh buat badal haji. Saya memang tak buat badal haji. Walaupun saya pergi haji setiap tahun, saya tak buat badal haji untuk orang lain. Saya pergi tiap-tiap tahun, saya buat untuk mak saya, ayah saya, adik-beradik saya, kaum kerabat saya. Tahun lepas saya buat untuk kawan baik saya, Maulana Qamaruzaman, saya buat untuk dia. Tuan-tuan, kalau nak buat badal haji, pertama saya boleh bagi kepada petugas saya. Saya bawa 3 orang petugas tahun ni, mereka ni boleh buat badal haji. Yang kedua, saya akan buat badal haji, saya akan bagi kepada siapa dia? Petugas di sana atau orang-orang yang kita kenal di sana yang mereka boleh buat. Yang tu kalau tuan-tuan nak buat boleh, nanti minta nombor telefon saya kat PA saya, Azmir. Atau bagi tahu, nanti saya akan bawa duit, saya akan serahkan kepada mereka yang nak buat di sana. Kalau tuan-tuan nak minta petugas saya buat, nanti saya bagi nombor telefon, tuan-tuan bincang dengan mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya insya-Allah akan bertolak menunaikan ibadah haji pada tahun ini pada 23 hari bulan, insya-Allah. Hari Rabu ni kita akan masuk sebahagian lagi pasport ke kedutaan untuk dapatkan visa. Tahun ni grup saya, kemudian yang join saya Ustazah Asma Harun. Tahun lepas Ustazah Asma Harun ni dia jemaah haji saya. Tahun ni dia bawa jemaah dia, dan saya akan uruskan jemaah saya dan jemaah dia. Sekali insya-Allah kami akan buat haji insya-Allah. Pengisian saya akan bagi, dan Ustazah Asma Harun akan bagi. Tuan-tuan yang nak pi haji, tak dapat pi haji, kalau nak pi, nanti WhatsApp saya. Tapi saya tak janji 100% visa tu dapat. Tapi insya-Allah tahun ni visa dah keluar awal, seawal hari Selasa baru ni. Dan kita akan bertolak pada 23 hari bulan. Last kena bagi kepada saya pasport ialah pada esok hari. Saya akan masukkan pada hari Rabu ke dalam kedutaan. Jadi siapa yang duk tunggu tak dapat, teringin nak pergi, cuti pun dah apply, ataupun dia nak pergi sangat, nanti boleh WhatsApp saya insya-Allah. Tapi pastikan pasport tu hidup 6 bulan, dan penyerahan pasport dalam PDF tu mesti selewat-lewatnya esok. So insya-Allah tuan-tuan yang nak buat badal, nak pergi haji, nanti boleh bagi tahu saya, boleh ambil nombor telefon saya dekat Azmi insya-Allah. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.